saya tak tahu. Saya tak tahu. Terima kasih. Rejim Iran berundur ketakutan selepas dia melakukan serangan yang membawa bencana di Arab Saudi. Iran kembali menghalakkan peluru berpandunya ke kawasan yang menempatkan pasukan Amerika dan cuba menggambarkan tindakan itu sebagai tindak balas yang kuat. Tetapi awal pagi 18 Julai 2026 berakhir tanpa sebarang hasil ketenteraan yang terbukti. Seorang pegawai Amerika Syarikat memaklumkan bahawa peluru berpandu balistik Iran telah dilancarkan ke atas sebuah pangkalan Amerika di wilayah Arab Saudi. Tidak lama sebelum itu, pertahanan awam Arab Saudi telah mengeluarkan amaran bahaya untuk Al-Qarj dan Yanbu. Selepas itu, pihak berkuasa mengumumkan bahawa risiko telah berlalu tanpa mendedahkan sebarang kesan, mangsa atau kemusnahan. Al-Qarj menempatkan pangkalan udara Putra Sultan, sebuah kemudahan penting untuk pesawat, pemantauan, pertahanan udara dan sokongan kepada operasi Amerika Syarikat di rantau ini. Rejim Iran telah cuba untuk menyerang simbol kerjasama itu, tetapi terperangkap dalam kesunyian sendiri dan tidak membawa sebarang perubahan kepada ofensif Amerika. Sehingga kini, baik Kementerian Pertahanan Arab Saudi mahupun Komando Pusat Amerika Syarikat tidak mengemukakan butiran awam mengenai kemungkinan kerosakan. Disitulah serangan itu menjadi bencana. Teheran telah membuka satu lagi medan, membawa perang ke dalam Arab Saudi dan memberikan Riyadh alasan yang lebih besar untuk memperkuat pertahanannya bersama Amerika Syarikat. Cakap ada kereta api laju. Serangan itu berlaku selepas malam ketujuh berturut-turut serangan Amerika terhadap struktur ketenteraan Iran. Komando Pusat Amerika Syarikat menyatakan bahawa mereka telah menyerang pos pemantauan, gudang senjata bawah tanah, struktur logistik dan keupayaan maritim. Semakin Teheran cuba menyebarkan konflik, semakin banyak negara Teluk menganggap rejim itu sebagai ancaman langsung. Sasaran Arab Saudi mempunyai kepentingan ketenteraan yang besar. Pangkalan udara Putra Sultan terletak di Al-Qarj, di selatan Riyadh, dan menempatkan pasukan serta pesawat Amerika Syarikat yang digunakan untuk pemantauan, pengisian semula dan pertahanan serantau. Menyerang kemudahan ini bermakna menyerang kehadiran Amerika Syarikat dan kedaulatan Arab Saudi pada masa yang sama. Masalah bagi Iran ialah serangan yang dilaporkan itu tidak menghentikan kempen Amerika. Arab Saudi telah mengeluarkan amaran, mengaktifkan protokol mereka dan kemudian memaklumkan bahawa bahaya telah berlalu. Tanpa serpihan yang disahkan di dalam pangkalan, tanpa pesawat yang musnah dan tanpa laporan korban, rejim itu akhirnya hanya mampu mengugut. Ini bukanlah cubaan pertama Iran terhadap kemudahan yang sama. Pada Mac 2026, serangan dengan peluru berpandu dan drone mencederakan 12 anggota tentera Amerika, 2 daripadanya parah, dan merosakkan pesawat pengisian minyak di pangkalan Putra Sultan. Kejadian itu membuktikan bahawa kemudahan tersebut terdedah kepada ancaman dan mendorong Amerika Syarikat serta Arab Saudi untuk meningkatkan perlindungan, penyebaran pesawat dan tahap kesiapsiagaan. Sekarang, apabila cuba mengulangi tindakan itu, terima kasih. Ini menjelaskan mengapa sebarang amaran di Al-Khaz ditangani dengan segera dan mengapa ketiadaan hasil yang disahkan memberi kesan negatif terhadap propaganda Iran. Rejim itu melancarkan ancaman baru kerana sedang menghadapi tekanan yang semakin meningkat di selatan Iran. Serangan Amerika Syarikat telah mengenai jambatan, laluan, kemudahan tenaga, kawasan pelabuhan dan struktur pemantauan berhampiran Bandar Abbas, Chabahar dan Selat Hormuz. Teheran bimbang kehilangan kebebasan bergerak di pantai, keupayaan untuk memantau dari Bandar Abbas, Sabah dan Selat Hormuz, dan kawalan ke atas laluan yang digunakan oleh pengawal revolusi. Sebaliknya, daripada menghalang serangan dari punca, rejim cuba membuat negara-negara yang menempatkan pasukan Amerika menanggung akibatnya.
Pilihan ini menjadikan jiran-jiran sebagai sasaran dan memperluaskan pengasingan Iran. Peningkatan ini menambah kemarahan di Teluk dan mengurangkan ruang untuk mana-mana kerajaan serantau menganggap Iran sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai. Corak ini berulang. Teheran mengumumkan kemusnahan besar, mengeluarkan kenyataan tegas dan meninggalkan kekaburan tentang apa yang sebenarnya telah terkena. Amerika Syarikat terus menyerang. Sekatan maritim berterusan dan pasukan Amerika Syarikat kekal tersebar di seluruh rantau ini. Data penjejakan awal menunjukkan 6 pesawat tangki tentera udara Amerika Syarikat berada di kawasan Teluk beroperasi di timur Arab Saudi. Sehingga kini, tiada pengumuman rasmi mengenai semua objektif misi-misi ini. Tetapi gabungan tersebut menunjukkan satu struktur untuk menyokong pesawat pejuang dalam tempoh yang lebih lama, memantau pelancaran dan menyelaras kemungkinan tindak balas. Pesawat tangki membolehkan pesawat lain terus terbang tanpa perlu kembali ke pangkalan untuk mengisi minyak dengan segera. Ini menunjukkan bahawa Arab Saudi sedang memperkukuhkan pengawasan dan keupayaan bertindak balas tepat ketika rejim Iran cuba menjadikan pelancaran yang belum pasti hasilnya sebagai satu demonstrasi. Menjadikan satu pelancaran yang belum pasti hasilnya sebagai demonstrasi kuasa. Langkah ini juga mendedahkan risiko yang tidak boleh diabaikan oleh Tehran. Arab Saudi mempunyai perjanjian pertahanan bersama dengan Pakistan yang ditandatangani pada 17 September 2025. Dokumen itu menetapkan bahawa serangan terhadap salah satu daripada dua negara itu akan dianggap sebagai serangan terhadap kedua-duanya. Teks yang diumumkan menyebut tentang kerjasama yang luas, melibatkan semua cara ketenteraan. Kemungkinan perlindungan nuklear mula dibincangkan kerana Pakistan memiliki senjata nuklear. Dan Menteri Pertahanannya menyatakan selepas penandatanganan bahawa keupayaan itu boleh disediakan untuk Arab Saudi. Iran tidak tahu sejauh mana Islamabad sanggup bertindak sekiranya serangan berulang menyebabkan bandar, pangkalan atau kemudahan Arab Saudi berada dalam risiko yang melampau. Perjanjian itu bukan lagi di peringkat teori. Pakistan menempatkan anggota tentera dan pesawat di Arab Saudi dan kini menghadapi tekanan yang semakin meningkat selepas Houthi menyambung semula serangan ke atas wilayah Arab Saudi. Pihak berkuasa Pakistan menyatakan bahawa sebaran serangan terhadap Arab Saudi juga akan dianggap sebagai pencerobohan terhadap Pakistan. Islamabad masih cuba mengekalkan peranan diplomatiknya dan mengelak daripada terlibat secara langsung dalam peperangan, tetapi telah menjelaskan bahawa mereka akan memenuhi permintaan Riyadh sekiranya sokongan ketenteraan diminta mengikut terma pakatan tersebut. Serangan Houthi terhadap lapangan terbang Aba telah pun memecahkan ketenangan relatif selama bertahun-tahun di sempadan Arab Saudi. Peluru berpandu itu telah dipintas dan tiada mangsa yang disahkan, tetapi serangan itu menunjukkan bagaimana kumpulan yang berkaitan dengan Iran boleh cuba menekan Riyadh tanpa Teheran menanggung sepenuhnya semua kos peningkatan konflik. Kini, dengan laporan peluru berpandu Iran dilancarkan terhadap pangkalan Amerika di dalam Arab Saudi, jurang antara serangan tidak langsung dan konfrontasi secara langsung menjadi semakin kecil. Penyertaan Pakistan akan mengubah sepenuhnya skala krisis ini. Islamabad mempunyai salah satu tentera tetap terbesar di dunia, angkatan udara yang bersedia, dan keupayaan nuklear. Ini akan meletakkan rejim Iran berhadapan dengan satu pakatan yang terdiri daripada Amerika Syarikat, Arab Saudi dan Pakistan, selain negara-negara Teluk lain yang sudah memperkukuhkan pertahanan mereka. Teheran membuka kemungkinan ini apabila melancarkan peluru berpandunya ke wilayah Arab Saudi tanpa menunjukkan pencapaian ketenteraan yang sepadan dengan risiko yang dicipta. Rejim itu cuba menakut-nakutkan Riyadh tetapi telah mencetuskan tindak balas udara serta-merta, mendekatkan lagi Arab Saudi dan Amerika Syarikat serta membawa perjanjian Pakistan ke tengah-tengah peperangan. Pakistan menegaskan semula tanggungjawabnya terhadap Riyadh. Rejim Iran beralih kepada kenyataan rasmi selepas mencetuskan ancaman yang boleh menarik satu lagi tentera besar ke dalam peperangan.
Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan beri sumbangan keuangan melalui IDPix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.